Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, Fahim Misbah, sahabat yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah, Farahnim, Barakallahu fikum, Assalamualaikum. Jangan lupa share video ni kepada teman yang lain. Moga ada manfaat padanya. Felina Nuraini, malam-malam kita berada di rumah ketika berehat semua keluarga, mudah-mudahan ada peluang untuk kita dengar sedikit bicara dari kalamullah dan dia sebaik-baik majlis insya-Allah. Dalam hadis menyatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitaballah wa yatadarasuna bainahum ila nazalat alaihim rahmah wa ghasyiyatuhum sakinah wa hafathumul malaika wa zakarahumullahu fi man indah. Taklah berhimpun satu golongan untuk di rumah Allah untuk membicarakan ayat-ayatnya, bincang bersama-sama, melainkan Allah beri pada mereka ni rahmah, sakinah, doaul malaika dan juga sebutan Allah SWT kepada mereka. Pertama dapat sakinah yang kita ceritakan, dapat rahmah, dapat sakinah, dapat doa daripada malaikat, dan kemudian disebut oleh Allah nama-nama mereka. Masa dia basar, semua yang hadir, terima kasih ya. Kafa akliyah, tari awliyah, barakallahu fikum. Malam ni kita nak bincang dua ayat sahaja, tak banyak pun, dua ayat sahaja ni saya. Moga dapat share kepada teman lain. Fadalah Khamis, ada dua ayat sahaja Nuzul Idrus iaitu ayat ke-13 dan ayat 14 daripada surah Al-Fathu. Bagi mereka yang memiliki tafsir Ibn Katsir warna biru ni, tolong buka jilid yang ke-9, buka surat ke-59. Jilid ke-9 muka surat 59 ya. Kami saya Cimes, Ustazah kami saya Cimes, Rohana Osman, Liz Ali, tolong buka tafsir Ibn Katsir. Kami sedang adakan kempen satu rumah satu tafsir Dr. Nuazia Satu rumah satu tafsir, satu sekolah satu tafsir, satu musalla satu tafsir, satu pejabat satu tafsir. Mudah-mudahan kehidupan kita dalam landasan syarak sentiasa. Muhammad Hakim ya. Barakallahu fikum. Kamul Azman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Apa penjelasannya? Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang yang kafir neraka yang menyala-nyala. Dan hanya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang dikehendakinya dan mengazab siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian, lihat ya. Muka surat nombor 1 penjelasannya. Siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya barang siapa yang tidak tulus ikhlas dalam beramal baik secara lahir ataupun batin kerana Allah, maka Allah akan mengazabnya di neraka, meskipun dia telah memperlihatkan di hadapan manusia sesuatu yang bertentangan dengan apa yang terdapat dalam batinnya. Di dalam hidup ni tuan-tuan, kita jangan kagum pada orang pada tingkah laku luarnya, kerana yang menghukum adalah, yang dikira sebagai hukuman di sisi Allah adalah hati sebenarnya, amalannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila a'malikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada kamu pada penampilan zahirnya, tapi yang Allah nilai adalah pada hati kita dan amalan, keikhlasan kita dalam melakukan satu amalan. Allah tidak melihat pada zawahir kita. Ya, itu sebab dalam kehidupan ni nahnu la natawalla az-zawahir. Nahnu natawalla az-zawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita melihat dari sudut luarnya, tapi Allah Taala melihat secara dalamnya. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, sikap golongan Arab yang kita telah pelajari beberapa hari lepas, mereka tidak mahu mengikuti Nabi SAW di atas sangkaan Nabi akan kalah dan Nabi akan dibunuh. Mereka tidak akan pulang ke Madinah. Mereka yang berada bersama dengan Nabi tidak akan pulang ke Madinah, kerana mereka pasti akan dihapuskan, akan dibunuh, akan diperangi oleh golongan musyrikun, dan tentulah musyrikun akan menang. Inilah dia sikap kaum Arab yang lemah imannya, yang telah kita bincangkan isu berkaitan dengan iman dan juga Islam. Barakallahu fiik ya Muhammad Asfani ya. Jadi ayat ini kalau kita lihat menceritakan tentang sikap sama ada golongan yang lemah iman, dhi'aful iman, ataupun munafiqun, golongan munafik.
Jadi mereka menilai Nabi SAW pada zahirnya, pada persenjataan yang dimiliki Nabi dan juga umat Islam. Mereka menyangkakan Nabi tentu akan tewas. Maka bila Nabi tewas, tentulah Nabi tidak akan pulang semula ke Madinah. Ini sangkaan yang ada pada golongan Arab yang telah kita bincang sebelum ini. Wa zanantum zanna sawi wa kuntum qauman bura, iaitu sifat golongan Arab ini. Mereka adalah orang yang sangat kebendaan, menilai Nabi SAW bukan pada rohaninya tetapi menilai pada jasmaninya. Dengan kekurangan yang ada pada umat Islam, tentulah umat Islam tidak akan berjaya dalam misi mereka pada kali itu, sangkaan golongan Arab Badui ini. Dan begitu juga di kalangan penduduk Madinah ada puak munafiqun yang telah kita pelajari, iaitu kalau kita lihat berkaitan ayat ini dengan ayat yang lalu, ayat yang lalu menegaskan tentang kelompok yang ditinggalkan, iaitu kaum yang binasa, yang Allah SWT telah nyatakan wa kuntum qauman bura, binasa, kamu tiada kedudukan di sisi Allah SWT. Jadi barang siapa yang beriman dan tulus ikhlas, dalam berikutnya, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira walillahi mulkus samawati wal ard. Barang siapa, kalau kita lihat dalam ayat ini apa yang tersirat di sebalik itu surat, siapa yang beriman dengan tulus ikhlas mereka, maka Allah akan masukkan mereka dalam syurga. Dan siapa di antara kamu yang tidak beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya, maka sungguhnya kami menyediakan untuk mereka, iaitu orang-orang yang kafir ini, di mana sahaja mereka berada, neraka yang menyala-nyala. Akibat daripada kejahatan dan kedegilan mereka itu, nanti di akhirat mereka akan dihumbankan ke neraka. Jadi Allah Maha Berkuasa, jangan kamu menyangkakan bahawa ancaman ini sulit untuk dilaksanakan, kerana Allah SWT Maha Berkuasa untuk mengenakan hukuman itu pada kamu. Jadi dialah yang mengatur ketentuan dengan kebijaksanaannya, dan diberi keampunan kepada siapa yang dikehendaki, tanpa ada paksaan daripada mana-mana pihak sekalipun, dan dia mampu menyeksa siapa yang dikehendaki tanpa ada yang dapat menghalanginya. Dan Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau dalam kehidupan pada ini seseorang itu buat kebaikan, kadang-kadang ada pihak yang mengatakan ni mestilah ada udang di sebalik batu. Kalau orang itu tidak melakukan satu perkara pula, kata ni mesti takut pada pihak yang tertentu. Tapi dengan Allah SWT, Allah mampu melakukan apa sahaja tanpa ada paksaan daripada mana-mana pihak. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Itu sebab Allah menyatakan yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah memberi keampunan kepada siapa yang dikehendakinya dan menyeksa siapa yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada kita satu gambaran bahawa akan ada di kalangan orang Arab itu yang meninggalkan perintah menyertai Nabi bila diseru untuk turut serta. Dia tak mau ikut kerana alasan tertentu. Syaghalatna amwaluna wa ahluna, kami ada urusan berkaitan keluarga dan harta kami, pokok kami sedang berbuah sebagai contoh. Nanti siapa nak petik, anak-anak kami siapa nak jaga. Jadi ini alasan-alasan yang dikemukakan, sehingga Allah SWT telah melabelkan mereka sebagai kaum yang hancur, binasa. Tak ada memiliki keberkatan dalam kehidupan, tiada apa kebaikan pada mereka di sini dan juga di sana, di dunia dan juga akhirat. Tapi dalam ayat berikutnya menunjukkan keampunan Allah yang meluasi segala-galanya, peluang untuk bertaubat. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tuan-tuan tahu tak, di kalangan sahabat-sahabat Nabi ni ada golongan munafiqun yang telah saya terangkan kepada tuan-tuan sebelum ni. Ada di kalangan munafiqun ni memang orang yang cerdik, yang bijak. Tuan-tuan pernah dengar tak kisah tentang, kalau tak silap saya pernah cerita kepada tuan-tuan lah, kisah tentang seorang di kalangan sahabat yang sangat terkemuka. Bahkan beliau merupakan salah seorang pencatat wahyu. Jadi antara katabatil wahyi ini, yang menulis wahyu pada zaman Nabi SAW, ada seorang yang bernama Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ni adalah seorang yang bijak, tuan-tuan. Satu hari Nabi SAW membacakan untuk para sahabat ayat ke-14 dari surah Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghah fa khalaqna al-mudghata 'idhama fa kasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar. Nabi berhenti kat situ. Tuan-tuan, ayat ke-14 surah Al-Mu'minun. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghah fa khalaqna al-mudghata 'idhama fa kasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar. Nabi berhenti di situ. Itu ada wakaf, tuan-tuan ya. Salam Siti Zawiyah. Tiba-tiba nak ceritakan hebatnya sahabat yang namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini. Dia melengkapkan ayat tersebut dengan mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nabi belum baca lagi.
Wahyu telah turunkan kepada Nabi. Nabi baca setakat thumma ansha'nahu khalqan akhar. Ayat ni menceritakan tentang kejadian manusia. Bersitis mani, segumpal darah, kemudian seketul daging, kemudian daging itu kami balutkan dengan kulit, dengan daging, tulang itu kami balut dengan daging, dengan kulit, kemudian kami jadikan di bentuk yang lain. Nabi berhenti kat situ. Thumma khalaqna nutfata 'alaqa fa khalaqna al-'alaqata mudghah fa khalaqna al-mudghata 'idhama fa kasawna al-lahma fa kasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar. Nabi berhenti kat situ. Maka Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini melengkapkan, membacakan, menyebut fatabarakallahu ahsanul khaliqin, kata Imam Qurtubi dan tafsirnya. Dan begitu juga Al-Wahidi dalam Asbabun Nuzul. Nabi baca setakat thumma ansha'nahu khalqan akhar, Nabi berhenti, dia boleh sambung fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nabi pun menyatakan kepadanya, begitulah Al-Quran ini diturunkan, begitulah Quran diturunkan, begitulah Allah sebutkan, kau sebut sebelum aku bacakan. Nabi SAW memuji Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Dengan sebab pujian itu, tuan-tuan, mengakibatkan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini terlupa daratan. Dia pun pulang dalam fikirannya mengatakan, betul ke Muhammad ni? Tentulah Muhammad ni buat ayat, kemudian buat ayat Quran itu, kemudian dia tak boleh nak sempurnakan, aku yang tolong sempurnakan. Maka aku lebih baik daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu, buat apa aku masuk Islam kalau aku boleh buat Quran? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini pun murtad, tuan-tuan. Nasib baiklah dia merupakan saudara sesusu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan Uthman bin Affan ni minta kepada Rasulullah untuk bagi tangguh kepadanya, wahai Rasulullah, bagilah peluang kepadanya untuk taubat, wahai Rasulullah, beri peluang untuknya supaya kembali ke pangkal jalan. Sedangkan dalam bab syafa'ah, kita tak boleh beri kepada orang yang dikenakan hukuman hudud. Kerana dalam Islam, man baddala dinahu faqtulu, siapa yang menukar agamanya dan menyebabkan berbagai bentuk kekacauan berlaku pada masyarakat, maka bunuhlah dia. Perkara ini bila negara Islam ditegakkan, tuan-tuan, ni dalam konteks negara kita bukan negara Islam, jadi tak mudahlah untuk dilaksanakan perkara ini. Macamlah yang berlaku kepada Abdullah bin Jahash yang pernah saya cerita kepada tuan-tuan, merupakan ex-husband kepada Ummu Habibah, yang mana mereka telah pun merantau berhijrah ke Habsyah. Di Habsyah, Abdullah bin Jahash ni telah pun murtad. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan. Lalu Ummu Habibah ni akhirnya dikahwini oleh Rasulullah SAW bila habis iddahnya. Itulah antara manusia murtad yang pertama sekali dalam Islam, walaupun dia ada kaitan dengan keluarga Rasulullah SAW. Dia sepupu kepada Rasulullah SAW sebenarnya, tuan-tuan. Jadi kembali kepada hidayah Allah ni miliknya, diberi kepada siapa yang dikehendakinya. Macam kita bincangkan ayat yang lalu berkaitan dengan radhiyallahu anhum wa radu'an, dan begitu juga yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah ialah mentakkan kasih sayangnya pada kita, kemudian barulah kita balas kasih sayang itu pada Allah dengan pilihannya. Kita telah bincangkan pandangan perspektif para ulama ahli sunnah juga dalam perkara ini. Jadi nak ceritakan kepada kita tentang ada orang yang kehidupannya tersimpang ataupun tersesat, terbabas, walaupun hidupnya pada zaman Rasulullah SAW, walaupun dia bersama dengan sahabat yang terpilih untuk tulis wahyu. Main tu, tuan-tuan, bukan sebarang orang boleh dipilih untuk menulis wahyu. Tentulah yang tulis wahyu ni memiliki talent yang tersendiri, tetapi Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ni memilih untuk murtad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya-Allah, tabaraka wa taala. Mintalah kepada Allah jauh dari nifaq, jauh dari kufur, daripada faqar. Kita pernah bincang doa minta, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu jauh daripada kekufuran dan juga kemiskinan. Kemiskinan itu bahaya juga. Sayyidina Ali pernah berkata, "Lau kana al-kufr, lau kana al-faqru rajulan laqataltuh." Kalaulah kemiskinan itu menjadi manusia, aku yang pertama akan bunuhnya, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Baik, balik kita kepada cerita hidayah Allah ni. Ini adalah satu wajah daripada wajah i'jaz Quran. Dia merupakan satu bentuk kehebatan yang ada pada Quran, iaitu Quran menceritakan satu benda yang belum berlaku. Ayat ni menceritakan tentang keadaan golongan Arab Badui, kalangan mereka yang murtad, kalangan mereka yang munafik. Maka ayat ni menceritakan yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah beri keampunan kepada siapa yang dikehendaki dan menyeksa siapa yang dikehendaki. Ayat ni menggunakan versi present tense, iaitu fi'il mudhari' yang pernah kita bincangkan, iaitu dia menunjuk kepada istimrariyah, daimumah, menunjukkan kepada perkara yang bersifat berterusan.
bahawa Allah Taala akan beri peluang kepada orang yang melakukan kesalahan ini untuk dia bertaubat dan kembali kepada Allah, dan Allah akan mengampunkannya. Kasih sayang Allah SWT. Jadi kalangan mereka ni yang kemudiannya kembali kepada Allah dan Rasulnya dan bertambah baik keadaannya, ada yang sesat. Jadi perkara ini menceritakan satu benda yang belum berlaku, iaitulah Nabi SAW masih hidup, tapi Allah telah menurunkan ayat sebagai satu wajah daripada ijaz Quran yang menceritakan perkara-perkara mustaqbal, perkara yang akan datang. Macamlah kisah Abu Lahab, yang mana Allah telah menetapkan hukuman kekufuran kepadanya dan juga hukuman yang berat di akhirat, sampai turun surah yang namanya surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Padahal Abu Lahab masih hidup lagi pada masa itu. Nabi membacakannya sebagai bukti firman Allah sampai ke akhir hayatnya. Abu Lahab tidak masuk Islam, mati dia dalam keadaan menentang Islam. Begitu juga ayat ni tuan-tuan menceritakan benda yang akan berlaku. Walaupun Nabi dah wafat, tapi ada di kalangan mereka yang munafik ini akhirnya bertukar menjadi orang Islam semula selepas Nabi wafat. Ada kalangan mereka tuan-tuan. Jadi dalam kisah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini, yang kekaguman terhadap dirinya namanya ujub pada diri sendiri tuan-tuan, merasa kagum pada diri sendiri. Aku talent, aku dipilih sebagai penulis wahyu, akulah orang paling bijak, aku orang paling baik, aku. Keakuan ini yang akibatnya merangkap, memenjarakan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini untuk murtad. Lalu dia merasakan Muhammad pun tak tahu ayat tu nak tutup macam mana, aku yang tolong tutupkan. Tuan-tuan, bahaya tuan-tuan. Aku ni, mana dia dalam hidup kita? Nabi SAW dan para sahabat asyik nak tunjuk kita je, nak tunjuk kita yang paling baik. Jadi kata Imam Qurtubi, ayat ini berkaitan dengan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah yang telah bermurtad kerana dia berjaya membuktikan bahawa dia pun mampu mendatangkan sesuatu yang hebat macam Quran. Dia mengatakan Nabi mencipta Quran, aku boleh cipta Quran, dan aku yang ajar Nabi untuk tutup ayat itu. Ketika Nabi bacakan, Nabi terperangkap, tak boleh nak sempurnakan, aku yang terus sempurnakan. Lepas tu Nabi memperakui, nampak sangat beliau tidak, baginda tidak mengetahui nak tutup ayat itu dengan perkataan laras yang sempurna, frasa yang terbaik, aku yang tolong bawakan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika Nabi nak menghukum Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ni, saya dah ceritakan tadi, Uthman bin Affan telah tawassul, telah beri syafaat kepada Nabi SAW, meminta syafaat kepada Nabi untuk dikecualikan dia daripada hukuman. Wahai Rasulullah, kasihannya dia merupakan saudara susu saya, wahai Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah pun mempertimbangkan, walaupun hukumnya tuan-tuan sepatutnya tidak diberi pertimbangan dalam perkara itu untuk dibunuh. Akhirnya Allah Ta'ala punya pengasih, penyayang, seperti yang kita bincangkan dalam ini, yaghfiru liman yasha' wa yu'adzimu man yasha'. Maknanya potensi hidayah itu masih lagi dimiliki oleh manusia yang kita pun tidak tahu. Akhirnya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini telah kembali kepada Islam dan berjuang bersama dengan para sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan beliau wafat pada zaman Sayyidina Ali dalam keadaan wa hasuna islamuhu, Islamnya menjadi sangat baik, pada peringkat yang terbaik, tahap yang terbaik. Dia bertaubat dengan sebenar-benarnya daripada kesalahan yang murtad dahulu ketika dia merasakan dirinya lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab antara doa yang paling banyak Nabi amalkan, saya telah ijazahkan kepada tuan-tuan kan. Apakah doa ni tuan-tuan? Doa ni, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhib wa aini minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Kan doa ni kan, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, ya Allah bersihkan hati aku daripada sifat nifaq, wa amali minar riya, dan kerja aku, amal salih aku jauhkan ia daripada riya, wa lisani minal kadhib, dan lisan aku daripada berkata perkara-perkara dusta. Lagi apa tuan-tuan? Wa aini minal khiyanah, dan mata aku daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan secara khianat. Maknanya tuan-tuan, mata ni kadang-kadang kita lemparkan, kita pun tak perasan. Kita melihat benda-benda yang haram. Ketika orang tak ada, mata kita pun mulalah menerobos, dilemparkan, jatuh kepada benda-benda yang haram. Dikatakan oleh sesahabat, orang lelaki lah yang paling memanfaatkan cermin-cermin yang ada pada keretanya. Cermin atas, cermin kanan, kiri, semua nampak. Tak punya kalau orang perempuan lalu, matanya nampak. Jika isterinya duduk sebelah, tak perasan apa yang dilihatnya, tapi dia nampak, matanya nampak. Dia maksimiskan betul cermin-cermin yang ada pada keretanya. Ini sifat orang lelaki, matanya luas tuan-tuan. Orang perempuan matanya menumpu seperti itu. Dalam kajian yang dibuat oleh seorang penulis di barat, Boys and Girls Learn Differently,
bahawa lelaki dan perempuan melihat dari sudut yang berbeza. Orang lelaki ciptaan Allah padanya meluas pandang, perempuan pandangan dalam kehidupannya orang lelaki memfokus, orang perempuan melebar gitu. Sebab kadang-kadang bila kita cakap pada isi kita perkara yang fokus tentang pendapatan kita yang terkesan daripada PKP ni contohnya tuan-tuan, maka isteri kita pula bercerita tentang rambut abang ni dah banyak uban. Contoh tuan-tuan, kita bercerita perkara yang tertentu tapi dia melihat dari angle yang lain. Itulah beza di antara lelaki dan perempuan tuan-tuan ni. Walaysa zakaru kal untha, Allah Taala ceritakan dalam surah Ali Imran ketika kelahiran Maryam itu, ayah ibunya mengimpikan kelahiran anak lelaki, tiba-tiba Allah beri mereka anak perempuan. Maka sedikit rasa dalam hati, lalu Allah Taala mengubat perasaan itu. Allah menyatakan walaysa zakaru kal untha, lelaki dan perempuan memang tak sama di sisi kamu, tetapi di sisi aku sama sahaja. Baik tuan-tuan ya, kembali kita kepada ayat ni tadi, bahawa ayat ni merupakan satu introspeksi diri, satu muhasabah diri, bahawasanya keampunan Allah ni diberikan kepada mereka yang layak. Dan tak terkecuali seorang yang kita nampak dalam kehidupan tu melakukan kesalahan pun, dia tetap dapat ada ruang, potensi untuk mendapat keampunan daripada Allah. Ni yang sedang kita bincangkan. Nur Aisyah Abdul Latif, kita melengkapkan sesuatu yang betul. Jadi ayat ini menceritakan satu benda yang bersifat futuristik tuan-tuan. Ini satu wajah daripada wajah i'jaz Quran seperti yang disebut oleh Al-Imam Asyuti dalam kitabnya Mu'tarakul Aqran fi i'jazil Quran, iaitu perkara-perkara yang akan berlaku pada masa akan datang. Terbukti ada mereka yang terlalai, yang tersesat, kemudian mereka kembali ke pangkal jalan, macam kisah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini. Saya tersasul tadi, maaf saya. Jadi ayat ini untuk kita perhatikan tuan-tuan. Jadi memberikan isyarat kepada kita bahawa ada mereka yang tersilap, mereka kembali bertawab kepada Allah dan keadaan mereka menjadi lebih baik selepas itu. Mereka turut serta dalam pembukaan Islam. Ada mereka terlibat dalam jihad selepas itu, walaupun asalnya mereka merungut, memberontak, mengingkari arahan Nabi, tapi lepas Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, mereka bertukar menjadi orang paling baik, menyertai Islam baik semula, menyesali kesilapan dan kekurangan mereka pada zaman sebelum itu. Inilah ayat yang merupakan satu i'jaz Quran, menceritakan perkara yang akan berlaku pada masa akan datang. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik, sementara rupa saya menyampaikan pesan daripada penaja. Mari saya mendapatkan birkah Habatus Sauda daripada Zahzan Travel. Mudah untuk kita gunakan seperti ini, dengan botol seperti ini, dan inilah dia Habatus Sauda yang telah diproses dalam bentuk minyak, mudah untuk kita makan tuan-tuan. 2 pagi 2 petang insya-Allah. Beli dapatkan hadiah untuk diri kita, adik-adik kita, pasangan kita, ayah ibu kita, hadiahkan untuk mereka. Moga-moga dia menjadi satu rawatan dan juga pelengkap kesihatan untuk kita dalam zaman yang penuh dengan ujian ni tuan-tuan. Penyakit berlaku, orang mati di sana sini kita dengar, dekat dengan rumah kita pun. Mudah-mudahan kita gunakan Habatus Sauda ni, birkah, dengan jenama birkah, iaitu keberkatan. Ada keberkatan mengalir dalam kehidupan kita, perlindungan daripada Allah SWT. Bismillah. Alhamdulillah. Tuan jangan lupa dapatkan juga korma Mekjol daripada Zahzan Travel. Korma Mekjol lah yang difirmankan oleh Allah dalam surah Maryam, menceritakan kelahiran Isa itu, dan Allah suruh Maryam menggegarkan pokok korma. Wahuzi ilaiki bijiz'in nakhlah, kata Allah, gegarkan pokok korma jatuh atasmu buah korma untuk kamu menikmati, menghilangkan sakit yang kamu rasai kerana melahirkan puteramu Isa, kata Allah SWT. Inilah korma Mekjol yang disebutkan itu, kerana korma ini sesuatu yang hidup di Palestin. Ni tuan saya buka untuk tuan, bagi tuan-tuan selera tengok. Tengok. Inilah korma Mekjol, korma yang sangat istimewa, datang dari Palestin, Jordan. Boleh tuan-tuan dapatkan pada Zahzan Travel. Kami juga ada korma ajwa. Korma ajwa, walaupun dah habis Ramadan, tapi kita gunakanlah untuk puasa pada hari ini, hari 14 Muharram kan. Besok 15 Muharram digalakkan kita untuk puasa. Semalam, hari ini dan esok dipanggil hari-hari putih. Dapatkan korma ni tuan untuk puasa pada hari bulan-bulan berikutnya, hari berikutnya, hari Isnin Khamis sebagai contohnya, sebagai menyahut pesan Nabi kita SAW, 3 hari dan sebulan. Jadi hari Isnin dan juga Khamis, ataupun hari putih ataupun hari hitam.
Baik tuan ini boleh sekalian. Jadi kita dah bincangkan ayat ni menceritakan satu benda yang akan berlaku walaupun pada zaman Nabi SAW ada di kalangan mereka yang telah tersilap, tetapi Allah masih lagi membuka untuk mereka peluang bertaubat dalam ayat ini. Inilah ayat-ayat yang bersifat optimis tuan-tuan, optimistik, mengajar kita untuk ada peluang bertaubat kepada Allah, jangan ditangguh-tangguh. Kerana itu ayat ini diakhiri dengan perkataan menyebut salah satu daripada nama Allah, Ghafur Ar-Rahim. Ghafur maknanya memberi keampunan. Digunakan dalam bentuk dipanggil sirah mubalaghah bagi merujuk kepada melampau-lampaunya keampunan yang Allah Ta'ala tawarkan untuk kamu. Allah bersifat dengan sifat keampunan yang sangat hebat. Dia mampu beri kepada kamu keampunan, kemaafan atas kesilapan-kesilapan yang kamu lakukan. Jadi dari sudut yang lain kita lihat jawapan ini tidak mengandungi janji bahawa pemohon itu akan diberi keampunan oleh Allah. Sama ada beri atau tidak, itu kuasa Allah. Kita ya Muhammad Safani Ahmad sekali rasa pasti nak lagi, kita tidak boleh bagi jaminan akan dapat keampunan daripada Allah. Tetapi keampunan yang diberikan oleh Allah itu akan lahir dalam bentuk peningkatan dari sudut amal salihnya, kesungguhannya, jihadnya, macam cerita Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah tadi, walaupun dia murtad, Sayyidina Osman beri kepadanya syafa'ah, minta kepada Nabi jangan dikenakan hukum bunuh padanya, minta kepada Nabi supaya beri pada dia peluang untuk bertaubat. Akhirnya dia bertaubat dan terbukti keislaman kali keduanya itu benar-benar bersungguh-sungguh di atas rasa malu dan kebersalahan, kerana dia telah pun murtad ketika Nabi SAW membacakan untuknya ayat-ayat surat minun. Dia merasakan dirinya lebih baik daripada Rasulullah. Na'udzubillah, dia merasakan dirinya lebih faham Quran daripada Rasulullah. Dia menyangkal dengan mengatakan semua itu merupakan rekaan cerita Muhammad SAW, kerana Nabi akur dengan cadangannya menutup ayat itu, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baik, dari ayat ini bicara tentang satu yang belum terjadi. Dia menggambarkan tentang satu peristiwa yang berlaku pada orang Arab Badui, iaitu ada peluang untuk mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun tak terkeluar daripada ayat ini. Ayat ini juga turun untuk kita. Andai kita melakukan kesilapan, ada kelecehan dalam melakukan ibadah kepada Allah, Allah itu sentiasa beri keampunan kepada kita. Walaupun golongan Arab yang ditempelak oleh Allah, dibuka aib mereka di depan Allah, kalau kita sebut bahasa yang lebih tegas, dibuka pekung mereka oleh Allah, tiba-tiba di sini Allah tetap menyatakan kasih sayangnya, ghufran yang ditawarkannya, dengan syarat mereka benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang mulia sekalian, demikianlah yang boleh kita pelajari daripada ayat-ayat yang mulia ni pada malam ni. Cukuplah setakat ni dulu. Yang baik semuanya daripada Allah, kelemahan manusia. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat beramal, dan sampaikanlah pesan ini kepada semua rakan taulan sahabat handai kita. Setakat saja Ustazah Fatimah Wati, Raqiyah Tengah, Hajah Hamidah, semua yang hadir pada malam ini, dan Iman Zuriyah, barakallahu fikum. Jangan lupa share video ni kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa jika tuan-tuan ada kesempatan, pagi esok saya ada di program Tanyalah Ustaz TV3 dan TV9. Tolong share dengan teman-teman yang lain. Tadi doa telah saya sampaikan, kita pernah pelajari doa itu. Bagi yang ingin doa tersebut, boleh masuk ke Telegram sahabat Ustaz Zahazan, kerana bukan saja doa dibekalkan, bahkan nota-nota pelajaran pun disalin semula oleh sesahabat yang budiman seperti Ummu Fatih dan sebagainya, dan sesahabat yang lain. Doa-doa ni semua dicatatkan di situ. Jangan lupa masuklah ke Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Ada banyak manfaat di situ, insya-Allah. Pertukaran idea, soal jawab. Bukan saya seorang saya menjawab, ada ramai ustaz yang turut bantu menjawab. Terima kasih, setakat ini saja dulu. Jumpa lagi malam esok dengan izin Allah. Kita tamatkan dengan baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit taqaddamana wa sunna 'alal qaumil kafirin. Allahumma tahhir qulubana min nifaq wa a'malana min riya wa alsinatana min al-kazib wa a'yunana min al-khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Taqallahu minna minkum. Astagfirullah dinakum wa amanatakum wa khatimah amalikum. Jumpa lagi esok insya-Allah. Siru ala barakatillah
fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.